Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, minggu ni kita dapat berjumpa lagi untuk PDPR Pendidikan Islam kelas 2 Ihsan. Bersama saya Ustazah Samsiah. Dalam bidang ibadah diriku bersih. Hari ini kita akan belajar menggunakan buku teks Pendidikan Islam tahun 2, muka surat 73 hingga 76. Dengar penerangan saya sambil awak rujuk buku teks. Yang pertama, muka surat 73. Unit 1 bahagian ibadah. Diriku bersih. Apa dia kita nak kisahnya dalam tajuk ni? Ni dalam majlis ilmu, diskusi ilmu. Dia tanya, Yusof, jika tiada air, adakah cara lain untuk beristinja? Yusof ni jawab, ada. Cara lain beristinja ialah, ni kita akan cerita kat muka surat seterusnya. Baik. Sebelum kita pergi kepada cara beristinja tu, kita tengok semula maksud istinja yang kita belajar masa darjah 1. Istinja ialah perbuatan menghilangkan najis yang keluar dari kubul dan dubur. Awak buang air kecil, buang air besar, dengan menggunakan air atau benda-benda kesat. Air atau benda-benda kesat, atau dengan kedua-duanya sekali. Hukum beristinja adalah wajib. Wajib ni kalau kita tinggal berdosa. Kalau kita tak hilangkan najis yang keluar dari kubur dan dubur ni, berdosa. Istinja ni kalau istilah kita pergi cebok lah. Buang air. Lepas kita buang air, kita mesti cebok. Dalam Islam kita panggil istinja. Kita terus masuk kepada alat-alat untuk beristinja. Tengok kat sini. Alat-alat untuk beristinja. Ada 2 tau. 1, 2. Yang pertama, confirm lah guna air mutlak. Air mutlak air yang suci, lagi menyucikan. Air tu boleh menyucikan. Yang kita ada belajar masa darjah 1, air mutlak ni terdiri daripada air paip, air hujan, air sungai, air laut, air embun, air mata air perigi, air salji. Yang kedua, kalau kita boleh gunakan benda-benda kesat kalau tak ada air. Apa benda-benda kesat tu? Pertama, kain. Kedua, kertas. Ketiga, batu. Keempat, kertas tisu. Yang kelima, daun kering. Yang keenam, kulit kayu. Keenam-enam ni benda ni adalah kesat. Tapi ada info kat sini. Istinja menggunakan air adalah lebih afdal. Baik, kita pergi kepada ciri-ciri alat beristinja. Alat katakanlah kita nak guna batu, kulit kayu, daun kering tu, apa ciri alat tu? Di sini, ciri-ciri alat beristinja. Pertama, benda-benda kesat. Benda tu mesti kesat lah. First kali kita dah cakap pasal benda tu benda kesat. Batu, kertas, daun kering, kain. Yang kedua, bukan benda dimuliakan. Seperti makanan. Ada juga makanan yang dia kesatkan. Seperti apa? Roti. Roti kan makanan, benda yang mulia. Takkan kita nak gunakan untuk cuci najis, untuk istinja. Tak boleh. Bukan benda dimuliakan. Ketiga, bersih dan suci. Bukan benda yang kotor seperti najis dan darah. Adalah kita nak cuci ni benda yang dah najis, dah kotor. Takkan kita nak guna benda tu pun kotor. Terdiri daripada najis dan darah. Baik, mestilah bersih dan suci. Yang keempat, boleh menghilangkan najis. Syarat alat tu mesti boleh menghilangkan najis. Kenapa? Sebab bukan benda yang licin seperti plastik dan kaca. Kalau plastik dengan kaca dia licin. Kalau kita cuci lagi najis tu, dia semakin merebak, bukan semakin membersihkan. Seterusnya, syarat-syarat beristinja selain air. Sekarang ni katakanlah kita dalam keadaan nak guna alat tu. Tapi syarat dia apa? Syarat dia
najis tidak beralih dari tempat asal. Katakanlah najis ni ada dekat depan ni. Okey, dia tak lagi teralih kat sini. Kita boleh guna. Kalau dia dah teralih, kita tak boleh guna dah benda-benda kesat tu. Kita tetap kena gunakan air. Okey, najis masih belum kering. Kita biar dia sehari, lama-lama dia kering. Kita tetap boleh guna. Katakanlah kita esok baru kita nak cuci dia, kita nak guna alat-alat istinja selain air tu. Tak boleh. Okey, najis tu dah kering. Kalau dia tak kering lagi, tak apa. Okey, itu syarat dia. Okey, saya nak awak ingat sini ciri, sini syarat-syarat sebab nanti latihan dalam buku aktiviti dia akan ada tanya. Okey, buku aktiviti muka surat 74 ni akan tanya ciri-ciri alat istinja. Okey. Baik, kita pergi kepada cara-cara beristinja selain air. Okey, cara-cara beristinja selain air. Pertama, okey, sapu, kubur dan dubur dengan benda kesat. Okey, kalau guna benda kesat, kita dah sediakan benda kesat. Yang kedua, sapu dengan 3 kali sapuan. 3 kali Okey, setiap sapuan menggunakan benda kesat yang baru. Okey, dah guna satu, kita buang. Ambil yang satu lagi. Macam gambar ni. Okey. Tapi kat sini ada satu tambahan info. Boleh menggunakan seketul batu yang mempunyai 3 permukaan yang berbeza. Okey, batu kadang-kadang dia bulat betul kan? Okey, dia tak ada permukaan lain. Kalau batu kita gunalah 3. Kalau batu tu ada permukaan macam banyak. Okey, 3 permukaan ke lebih ke, kita boleh guna batu tu satu seketul tapi guna permukaan yang berbeza. Okey, dah guna sekali permukaan ni, tukar permukaan yang lain. Okey. Kepentingan beristinja selain air. Ini cara. Apa kepentingan beristinja selain air? Mudah didapati. Daun, batu, kain. Itu senang nak jumpa kan? Okey. Yang kedua, sebagai pilihan selain air. Kalau air dah tak ada, okey, ada tisu je, ada batu je masa tu, ada kain je, jadi kita guna alat istinja yang itu. Okey? Baik. Ni pun nanti ada dalam buku aktiviti muka surat 75 dan 76. Dia tanya kepentingan. Okey, dengan cara beristinja boleh rujuk muka teks muka surat 76 ni. Okey, dekat sini dia ada tulis. Kalau buku latihan buku aktiviti kat sini buku aktiviti muka surat 75 76 boleh rujuk buku teks muka surat 76. Okey, sekian je penerangan saya tentang istinja, alat-alat istinja selain air. Okey, saya pergi kepada tugasan. Okey, yang pertama, siapkan modul bahagian akidah. Sebab minggu lepas saya suruh bahagian Al-Quran dan Jawi. Okey, minggu ni sambung siapkan modul bahagian akidah. Yang kedua, okey, tugasan yang kedua, buat latihan di dalam buku aktiviti pendidikan Islam muka surat 73 hingga 78. Okey. Tempoh lama. Allahu Akbar. Minta maaf lah. Ustazah tertulis 15 Januari pula. 15 Februari sepatutnya. Minta maaf. Ustazah betulkan kat sini 15 Februari hingga 21 Februari. Okey. Minggu start Isnin ni sampai Ahad depan lah. Boleh siapkan. Okey. Dalam buku aktiviti awak yang warna kuning ni. Okey. Ini dia muka surat 73 nanti awak kena sesuaikan. Okey, ni batu disesuaikan dengan gambar batu. Ni daun kering. Okey, ni tisu, kulit kayu, kain, surat khabar. Okey, muka surat 74. Muka surat 74, kita kena kelaskan. Kalau benda tu adalah syarat, kita tulis satu, syarat istinja. Ni semua kita ada belajar dekat dalam buku teks kita. Okey, syarat beristinja ada pada muka surat 75 buku teks. Okey, syarat istinja ada 2. Okey. Kemudian ciri-ciri ciri-ciri alat istinja. Kalau dia adalah ciri-ciri alat istinja yang ada dekat muka surat 75 tu, awak tulis nombor 2. Okey? Ikut dia kategori yang mana? Syarat ke ciri? Okey, untuk latihan muka surat 75. Okey, awak boleh rujuk buku teks muka surat 76 yang ada gambar bear tu kan. Okey, isi tempat kosong. Macam mana sapu, kubur dan dubur dengan benda apa? Kesat. Okey. Sapu dengan 3 kali sapuan. Setiap sapuan menggunakan benda kesat yang
baru. Okey. Muka surat 76 dan 77. Tanda dan warna. Right kan, kalau dia alat istinja dan pangkah kan bukan alat istinja. Okey, kita tengok contoh yang pertama ni. Batu. Ni dia right. Tulang dia tak right. Besi dia tak right. Okey, tulang ni dalam bentuk benda makanan. Yang besi ni benda yang licin. Okey. Tak sesuai. Okey, jadi kat yang ni pun nanti awak buat belah sini dan juga yang sini. Okey, latihan yang 78. Okey, ni pun sama. Dia kelaskan mana alat. Okey, alat ada lagi 2. Okey, jawapan. Dia bagi sini kulit kayu. Ada dekat sini. Pilih. Okey. Daun kering, batu, alat. Okey, syarat-syarat. Syarat pun ada 2. Saya ada terangkan. Najis tidak beralih dari tempat asal. Yang kedua, najis masih belum kering. Itu syarat dia. Apa kepentingan? Kepentingan sebagai pilihan selain air. Dan lagi satu, alat istinja adalah mudah didapati. Okey, letak kat sini. Okey, itu saja. Ustazah harap awak boleh siapkan perlahan-lahan. Okey, ambil masa awak. Okey, tak faham boleh tanya Ustazah dalam WhatsApp. Okey, syukran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.